wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita hidayatul taufiq. Kita dapat bertemu buat siri yang terakhir, pertemuan kita yang terakhir pada malam ini. Ini adalah pertemuan kita untuk hari untuk bilangan yang ke-31 pada malam ini. Jadi segala puji bagi Allah, tanda rahmat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita walaupun dalam keadaan kesibukan, melakukan persiapan dan sebagainya, namun alhamdulillah satu rahmat dari Allah, rezeki Allah beri kepada kita pada malam ni, kita dapat bersama-sama untuk kita menghabiskan lebih kurang dalam 24 surah yang masih berbaki pada juzuk yang ke-30 untuk bahagian yang kedua. Untuk malam ni insya-Allah mudah, kita akan memberikan tumpuan kepada tujuan surah. Lepas tu ada beberapa surah yang saya hanya nyatakan sinopsis ayatnya. Maksudnya kalau ayat-ayat yang pendek tu kita tidak nyatakan apakah sinopsis ayat, tetapi yang paling penting kita kena tahu bahawa surah yang pendek tersebut yang kita sebut dengan surah-surah lazim, apakah tujuan surah tersebut. Kalau kita tahu tujuan, insya-Allah kita akan dapat memahami tentang kandungan ayat yang terkandung dalam surah lazim tersebut. Baik, kita mulakan dengan surah Syam. Okay, surah Syam yang mengandungi 15 ayat. Yang surah Asy-Syam, surah matahari ni, tujuan surah Asy-Syam adalah Allah Ta'ala nak mengajak kepada kita semua untuk kita membersihkan jiwa dengan cara bagaimana? Dengan kita ikut petunjuk wahyu. Petunjuk wahyu tu siapa yang turunkan? Iaitu yang menciptakan matahari yang terang benderang itulah yang turunkan wahyu itu. Tuhan yang menciptakan bulan yang keluar cahaya itulah menurunkan wahyu itu. Yang menciptakan siang, malam, langit dan bumi. Itulah tujuan surah Asy-Syam. Maknanya kata kunci surah Asy-Syam ni kepada pembersihan jiwa. Tapi nak bersih jiwa ni dari apa? Maka nak bersihkan jiwa ini, maka pembersihnya, nak bersihkan jiwa adalah Al-Quran. Iaitu wahyu yang Allah turunkan. Dia bukan sekadar pada Al-Quran saja, tetapi mana-mana wahyu yang telah Allah turunkan. Sebab wahyu tu kan, dia nama pewahyu. Al-Quran ni kan juga disebut dengan nama ruh, termasuk wahyu-wahyu yang lain. Itulah tujuan surah Asy-Syam. Kita lihat kepada sinopsis ringkas surah Asy-Syam, kita bahagikan kepada dua saja pembahagian untuk 15 ayat surah Asy-Syam. Kalau tuan-tuan tengok ya surah Asy-Syam, semua Allah Ta'ala cerita tentang waktu. Matahari kait dengan waktu, bulan kait dengan waktu, siang waktu, malam waktu, langit waktu, bumi pun waktu. Sebenarnya. Jadi ayat dia semua sekali ada 15. Kalau kita belajar lebih dalam, kenapa ayat tu 15? Lepas tu berkaitan dengan matahari, bulan sebagainya. Itu nak menunjukkan bahawa ada kaitan tentang apa? Tentang hari-hari yang ada dalam sebulan. Baik, kita pergi kepada pembahagian yang pertama. Okey, ayat 1 sampai ayat nombor 10. Allah Ta'ala menegaskan. Okey, Allah Ta'ala bersumpah. Okey, kalau siapa ada Quran, kalau dia tengok muka surat 595, tuan-tuan akan jumpa ada 6 makhluk Allah yang Allah gunakan untuk bersumpah. 6. Tuan-tuan akan lihat dalam ayat. Matahari, bulan dan yang telah kita sebut tadi. Ada 6. Kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah untuk menegaskan. Untuk menegaskan tentang apa?
tentang kejayaan orang yang mensucikan jiwa dia. Maksudnya surah ini kan tujuannya untuk mengajak untuk mensucikan jiwa. Maknanya sesiapa yang mensucikan jiwanya daripada kesyirikan. Sebab tu nak bersih paling pertama sekali, buang daripada kesyirikan dan sebagainya, maka orang ni dia akan berjaya. Tapi siapa yang mengotori jiwanya dengan dia menolak wahyu Al-Quran, menolak wahyu-wahyu yang dihantar kepada Nabi, maka kalau dia tak ikut wahyu, nak ikut apa lagi? Tentu dia akan ikut hawa nafsu, akan menyebabkan jiwanya kotor, maka jiwanya kotor ini, Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini adalah orang yang rugi. Kita kena tengok ayat 1 sampai ayat 10. Kalau kita nak tengok ayat yang kata membersihkan jiwa tu berjaya, kena tengok ayat 9. Kalau nak tengok jiwa yang kotor ini dia akan rugi, kena tengok ayat nombor 10. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 11 sampai ayat 15, Allah Ta'ala mendatangkan satu contoh. Allah mendatangkan satu contoh manusia, kaum, yang mereka ni, Allah tunjuk depan-depan mereka mukjizat. Mukjizat tu maksudnya yang ada pada Nabi. Maknanya Nabi tu memang betul-betul Nabi. Dapat satu mukjizat. Kalau kita nak tahu manusia tu siapa, kita kena buka ayat nombor 11, kita akan jumpa Allah sebut namanya Thamud. Kadzabat Thamud. Thamud ni adalah kaum Nabi Allah Saleh. Kalau tak silap saya, Thamud ni, yang Nabi Allah Saleh ni kan dia ada unta. Yang mereka minta unta keluar daripada gunung, daripada batu-batu tu, keluar unta tu. So unta tu dapat tengok depan mata. Sebab tu ayat nombor 13 kita jumpa perkataan unta. Naqatallah. Tapi mereka tetap, walaupun wahyu tu nampak depan mata, maksudnya mukjizat Nabi mereka tu nampak depan mata, mereka tetap tak nak terima. Apabila dia tak nak terima, Allah panggil mereka orang yang mengotori jiwanya. Maka orang yang mengotori jiwa dia dengan kekufuran ini, maka Allah Ta'ala sebut apakah balasan untuk mereka. Inilah ayat 11 sampai ayat nombor 15. Mudah yang nak faham surah Asy-Syam. Tapi surah Asy-Syam tu ingat, dia punya kata kuncinya kepada membersihkan jiwa. Nak bersihkan jiwa dengan apa? Dengan wahyu, yang wahyu itu diturunkan oleh pencipta matahari, pencipta kepada bulan, pencipta kepada siang, pencipta kepada malam, pencipta kepada langit, pencipta kepada bumi. Maksudnya daripada nama surah matahari itu sendiri, matahari yang cerah dia, kan cahaya dia boleh sampai jauh ke muka bumi, itulah diumpamakan dengan wahyu yang Allah bawa turun bagi setiap nabi-nabi ini. Maka kita ada wahyu Al-Quran. Semoga-moga ya, kita dah sampai juzuk 30 ni, hati kita semakin terang, jiwa kita semakin terang, pemikiran kita semakin terang, kita dah nampak jalan nak ke syurga macam mana, jalan-jalan tu sudah semakin terang kerana wahyu Al-Quran. Okay, kita terus dengan surah Al-Lail. Okay, suratul Lail, ini surah malam. Apa malam? Malam kita tahu kan dia gelap kan? Dia gelap. Okay, sebenarnya suratul Lail yang mengandungi lebih kurang dalam, kalau kita tengok surah Al-Lail lebih kurang dia ada 21 ayat. Surah Al-Lail ni dia adalah surah yang tujuan dia sebelah ayat itu, 21 ayat tersebut adalah Allah Ta'ala nak sebut Allah Ta'ala ni dia maha tahu. Ilmu Allah, pengetahuan Allah tu sangat sempurna. Allah tahu tentang apa? Dia sebenarnya kenapa dikaitkan dengan tahu? Kan surah tu surah malam. Okey, siapa yang tahu kegelapan? Apa yang berlaku dekat gelap tu? Siapa tahu? Siapa tahu kalau gelap, siapa tahu yang apa yang ada dekat gelap tu? Maka yang tahu dalam gelap tu apa? Apa yang berlaku, apa yang ada, pencipta kepada malam tu lah. Siapa dia? Allah tu lah. Allah tu lah yang turunkan wahyu. Maka suratul Lail, dia fokus kepada Allah Ta'ala ni dia maha tahu tentang apa amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seperti mana dia tahu malam tu gelap, dia tahu apa amal hamba tu buat. Amal tu, hamba tu sorok-sorok ke, dia buat terang-terang ke, Allah Ta'ala tahu. Apabila Allah Ta'ala tahu, maka amal-amal itu Allah tak akan beri balasan nanti di hari akhirat. Itulah sebenarnya tujuan suratul Al-Laili.
Apa saja bentuk amal hamba. Dia buat baik ke, dia buat buruk ke, Allah Ta'ala tahu. Apabila Allah Ta'ala tahu, maka nanti apabila diberi balasan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini menunjukkan bahawa Allah mampu menjadikan hari kiamat. Allah tahu sebab dia tahu apa amal hamba tu lakukan. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu tentang maklumat itu dengan lebih lanjut, pengukuhan kepada tujuan, kita pergi kepada pembahagian ayat dia. Okey, dua saja kita akan bahagikan. Ayat 1 sampai ayat nombor 13. Sebab tu siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh buka. Tengok pada Quran terjemahan, ayat 1 sampai 13, Allah Ta'ala nak tegaskan bahawa dia maha tahu tentang kepelbagaian amal manusia. Baik ke ataupun buruk. Sebab itu dalam suratul Lail, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang. Malam gelap dikaitkan dengan kejahatan. Siang terang dikaitkan dengan kebaikan. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 sebenarnya, ayat 13, Allah nak menyebutkan tentang dia tahu apa manusia itu buat. Baik ke ataupun buruk ke, dia tahu. Kerana dia menciptakan yang gelap, iaitu malam. Dia menciptakan yang terang, iaitu siang. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi untuk kukuhkan maklumat ayat 1 sampai 13 ni, tuan-tuan kena bacalah ayat nombor, tuan-tuan kena baca ayat nombor 4, tuan-tuan akan jumpa yang Allah Ta'ala sebut tentang amal. Inna sa'yakum lasyatta. Kita baca ayat 4 kan, lepas Allah bersumpah, Allah kata pada ayat 4 tu apa? Kalau kita baca ayat 4, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kamu semua ni telah buat macam-macam perkara. Macam-macam tu, samalah seperti adanya gelap, adanya siang, adanya amal baik, adanya amal buruk. Lepas tu Allah bersumpah dengan lelaki dan perempuan tau. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Itu kalau kita belajar lagi, ada perempuan, ada lelaki. Jadi Allah bagi tahu, kamu semua ni pun macam-macam lah buat amal. Allah Ta'ala tahu. Ada orang buat amal baik, ada orang buat amal buruk, ada orang buat amal sikit, ada orang buat amal banyak. Itulah sebenarnya tujuan suratul Al-Laili. Itu pembahagian pertama. Lepas tu naik pada ayat 14, sampailah ayat nombor 15, ayat 14 sampai ayat nombor 21, kita akan jumpa Allah menyebutkan terus kepada balasan. Kalau ayat 1 sampai 13, Allah Ta'ala tahu apa amal yang kita lakukan, macam-macam amal kita buat. Lepas tu dalam ayat yang sama, kita akan jumpa nanti Allah Ta'ala cerita, Allah tahu siapa yang bertakwa, siapa yang bakhil, Allah Ta'ala tahu. Okey, yang ni kita kena tengok pada perincian ayat 1 sampai 13. Naik pada ayat 14 sampai 21, Allah sebut apa balasan nak bagi kepada orang yang mendustakan, orang yang derhaka ni. Dan apa balasan nak bagi kepada orang yang beriman di hari akhirat. Ini dua pembahagian ringkas bagi suratul Lail. Yang paling penting, tujuan tu. Dia sinopsis ni tak apa lagi. Sebab sinopsis ni kita boleh baca satu ayat. Tapi nak cari tujuan tu penting. Sebab ayat dia macam-macam bunyi dia. Bentuk dia kan. Maklumat dia macam-macam. Tapi sebenarnya dia akan pergi kepada tujuan tu. Tujuan tu penting. Okey, dia panggil maksud kepada surah ni. Okey, kita terus pergi kepada surah Duha. Okey. Bermula surah Duha, ada beberapa ayat surah saja yang kita ambil sinopsis sikit je. Yang lain tu semua belajar tujuan. Jangan risau. Malam ni kita belajar pendek. Pendek je kita belajar malam ni. Nak ringkaskan. Sebab masing-masing ada keperluan lagi nak buat. Okey. Surah Duha adalah surah yang Allah menerangkan tentang betapa perhatiannya Allah. Maknanya betapa Allah bagi perhatian kepada Nabi SAW sama ada dekat dunia ataupun di hari akhirat. Itu tujuan surah Duha. Jadi surah Duha ni adalah surah yang menggembirakan, menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pun Allah beri perhatian, dunia dan akhirat umat Nabi pun boleh dapat. Tapi kena belajar surah Duha tu, apa benda kena buat pada surah Duha. Tapi maklumat surah Duha yang itu. Maksudnya dalam erti kata lain, siapa baca surah Duha, sebenarnya surah Duha ni surah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada start Nabi lahir
sampailah Nabi menjadi Rasul. Itu namanya surah Duha. Bahkan sampai di akhirat nanti, apa yang akan berlaku kepada Nabi? Ia terkandung dalam surah Duha. Ataupun kalau tuan-tuan nak tulis maklumat dekat surah Duha, Allah ada cerita tentang nikmat yang Allah beri kepada Nabi. Lepas tu Allah juga menyebut tentang macam mana cara nak bersyukur kepada Allah dalam surah Ad-Duha. Itu maklumat dalam surah Ad-Duha. Okey. Kita teruskan kepada surah Asy-Syarhu ataupun surah Alam Nashrah. Okey, surah Alam Nashrah kan tajuknya Asy-Syarhu kan? Siapa yang belajar tentang nama surah Asy-Syarhu tu kan berkaitan dengan belah dada, dilapangkan. Jadi pada perkataan lapang tu sebenarnya menunjuk kepada apa yang lapang tu. Okey, kalau kita baca tafsiran ayat, kita akan jumpa ayat pertama sekali Allah sebut tentang Allah melapangkan dada. Ini dekat pembukaan. Kan, alam nashrah laka sadrak. Kenapa dengan dada Nabi ni? Kerana dada Nabi inilah. Kan kalau kita rasa beban kan, kalau kita rasa payah, kalau kita rasa susah, dekat mana kita akan rasa? Kita akan rasa di jiwa kita, betul tak? Di hati kita kan? Ni dekat dada ni. Kalau kita rasa ringan, di dada. Kalau kita rasa berat, di dada kita. Jadi dekat dada Nabi ni apa yang berat, apa yang sesak. Nabi ini, dia kan menjadi Rasul. Maka untuk dia menyampaikan dakwah ni bukan senang. Kita dah belajar dah sebelum ni dalam surah Al-Qalam, kita belajar macam-macam. Sampai orang tuduh Nabi ni gila lah, Nabi tak lesir. Tapi rasa berat sangat dakwah tu nak bawa. Tetapi surah Asy-Syarah adalah surah yang menerangkan tentang Allah Ta'ala telah angkat yang berat yang Nabi rasa itu dalam dia berdakwah. Jadi surah Al-Nashrah ni sebenarnya surah yang kembar kepada surah Ad-Duha. Sebab apa? Sebab dia turun sekali. Lepas turun surah Ad-Duha, turunlah surah Al-Nashrah. Sebab tu ada setengah ulama kata Al-Nashrah ni surah dia adalah surah sama dekat surah Duha tu. Ada ulama kata tak, dia surah yang lain. Tapi temanya sama, topiknya sama tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak lebih lanjut, nak faham betul-betul surah yang Allah boleh meringankan dakwah, Allah boleh menghilangkan bebanan, kena belajar pada tafsiran dan tadabbur surah Alam Nashrah. Okey, maknanya surah Al-Nashrah ni juga adanya nikmat yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa baca Ad-Duha, siapa baca Alam Nashrah, sebenarnya dia menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak mantap lagi faham surah Ad-Duha ni tentang lapang, tentang bab ringan, tentang bab bebanan, kita tengok. Okey, surah Alam Nashrah ni adalah dia adalah satu-satunya surah yang Allah Ta'ala ulang perkataan Al-Usru sebanyak 2 kali. Surah lain ada juga sebut tentang Al-Usru ni. Tapi dia tidak sama macam surah Al-Nashrah, Allah ulang sebanyak 2 kali. Kita akan jumpa kan. Allah menyebut tentang kalimah Al-Usru kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maknanya daripada pengulang perkataan susah tu sendiri pun sudah menunjukkan kepada apa? Ada kaitkan dengan bebanan. Tetapi kita buka juga surah Al-Nashrah, kita jumpa perkataan yusran itu diulang juga sebanyak 2 kali. Jadi apabila ada perkataan beban, susah, ada perkataan senang ni, apa yang kaitan susah dengan senang ni? Kita baca ayat pertama, kita akan jumpa, dada Nabi ni Allah Ta'ala lapangkan. Lapangkan tentang apa? Ambil kata kunci. Ada kaitan dengan susah, ada kaitan dengan senang. Itu yang jadi tujuan surah itu. Surah itu Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi sehingga Nabi rasa dakwah yang mula-mula berat, yang susah, Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi. Nabi menjadi semakin kuat, semakin tabah, semakin sabar. Allah Ta'ala masukkan iman dan sebagainya. Itulah surah Alam Nashrah. Okey, kita pergi kepada surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang mengajak kepada kita supaya ikut petunjuk Nabi. Ikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu wahyulah. Wahyu Al-Quran ataupun wahyu-wahyu yang dulu. Kalau Nabi-Nabi yang dulu, mereka dapat wahyu. Wahyu itulah umat dia kena ikut. Macam kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita ada petunjuk Allah, hidayah Allah daripada Al-Quran. Jadi surah At-Tin,
sebenarnya bukanlah hanya fokus kepada buatin tu saja. Tapi kalau kita kumpul keseluruhan ayat dia, sebenarnya dia nak pergi kepada apa? Ikutlah petunjuk Allah. Kenapa kena ikut petunjuk Allah tu? Kerana Allah itu adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kerana yang datangkan petunjuk itu merupakan sebaik-baik hakim. Bi ahkamil hakimin. Hakim jangan hanya merujuk kepada Allah Ta'ala tu adil pada perundangan, pada hukum hakam. Hakim juga dia merujuk kepada Allah tu yang bersifat maha hikmah. Maksudnya ada banyak kebaikan. Kita selalu sebut hikmah kan. Jadi hikmah yang banyak, kebaikan yang banyak ada pada petunjuk Allah. Jadi surah At-Tin ni dia mengajak kita mengikut petunjuk Allah sebaik-baik hakim. Kalau tak nak ikut, itu yang ayat tu ada sebut. Summa radadnahu asfala safilin. Kamu akan dikembalikan pada tempat yang seburuk-buruknya, serendah-rendah tempat. Inilah maklumat yang ada terkandung dalam surah At-Tin. Kalau surah Asy-Syam tadi, dia sama macam surah At-Tin juga. Cuma bezanya dekat Asy-Syam, kerana sebab dia matahari cerah, maka dia merujuk kepada macam mana nak cerahkan jiwa, bersihkan jiwa. Tapi dekat At-Tin, dia sebenarnya dia nak merujuk kepada fitrah. Nak menunjukkan kepada fitrah manusia pada ayat fi ahsani taqwim tu. Maksudnya siapa yang ikut petunjuk Allah, dia ikut wahyu Al-Quran, dia sebenarnya dia ikut fitrah dia. Nak tahu bab fitrah tu, itu kena baca pada ayat nombor 4 tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Okey, jelas dekat situ, itu surah At-Tin. Jadi tuan-tuan boleh baca 8 ayat. Paling penting tahu tujuan. Sebab kita baca Quran, sebenarnya nak tahu apa objektif dia, apa tujuan dia. Kalau sinopsis ayat tu, ayat pendek-pendek ni kita boleh baca terjemahan kan. Tapi kalau kita baca 8 ayat kesimpulan dia apa? So kita nak buat kesimpulan apa ni sebenarnya? Okey, jadi kita pergi kepada tujuan dia. Okey, kemudian kita pergi kepada surah Al-Alaq. Okey, surah Al-Alaq ni sebab ayat dia agak panjang sikit, lebih kurang ada 19 ayat, kita buat sedikit sinopsis dia. Pendek je sinopsis dia. Okey, surah Al-Alaq. Okey, Al-Alaq ni dia kaitan dengan seketul darah yang beku kan. Okey, itu kita belajar dekat nama surah. Tapi surah Al-Alaq ni sebenarnya adalah surah yang mengajak kepada menyembah Allah. Okey, mengajak kepada menyembah Allah. Yang Allah itu siapa? Ini penting. Dia sebenarnya semua surah mengajak kepada menyembah Allah. Cuma lebih spesifik lagi dalam surah Al-Alaq, yang Allah tu adalah yang akram. Kita jumpakan dalam surah Al-Alaq kan ada sebut tentang Allah tu warabbukal akram. Jadi kita kena sembah Allah kerana Allah itu adalah yang maha mulia. Al-Akram. Apa contoh dia maha mulia? Dia telah mengurniakan nikmat penciptaan. Sebab kan kita baca surah Al-Alaq kan Allah Ta'ala sebut yang menciptakan. Cipta siapa? Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Tuan-tuan, diciptakan manusia ni satu nikmat tau. Mula-mula tak ada, tiba-tiba ada. Maka nikmat penciptaan manusia itu adalah satu nikmat. Okey, maka Allah menciptakan manusia itulah menunjukkan dia itu adalah Al-Akram, yang maha mulia. Kemudian bukan cipta manusia saja. Allah Ta'ala juga telah mengajar kepada manusia ilmu. Allah mengajar kepada manusia ilmu tu salah satu dari sudut apa? Bil qalam. Patut Allah mengajar kepada kita apa? Malam ya'lam. Sebab tu kalau surah Al-Alaq, ingat, kata kuncinya, Allah tu maha mulia, cipta manusia, beri ilmu. Itu surah Al-Alaq. Jadi, apabila kita pegang maklumat tu, maka akan membawa kepada kita mentauhidkan Allah. Kalau bukan dua sebab ni nikmat ni, pun tak boleh. Kalau nikmat ada serba-serbi tapi tak ada ilmu pun tak boleh juga. Jelas ya? Tapi kalau ada ilmu, ada serba-serbi nikmat, tapi kalau orang tak ada, macam contoh kan, kalau orang dah meninggal, dia boleh rasa ke nikmat sekarang hidup. Dia tak boleh rasa dah sebab dia dah mati.
Tapi dia dapat nikmat lain dekat kubur lah. Tapi maksud kat sini, ingat, ada dua kata kunci tadi. Allah yang Al-Akram, yang mengurniakan nikmat mencipta manusia dan beri ilmu kepada manusia, maka Allah itu layak untuk disembah. Itulah sebenarnya pada surah Al-Alaq. Okay. Maka untuk kita kuatkan lagi surah Al-Alaq, kita pergi kepada sinopsis yang pendek je sebenarnya, tak panjang pun. Okey, ayat nombor 1 sampai ayat nombor 5, Allah sebut tentang dua nikmat yang Allah beri. Tadi kita dah sebut dah. Jadi saya tak perlu nak ulang balik tentang dua nikmat itu. Ayat 1 sampai ayat 5. Bermula ayat 6 sampai ayat nombor 16, Allah Ta'ala cerita, walaupun Allah bagi tahu tentang dua nikmat tadi tu, tetap ada orang yang mengkufuri nikmat itu. Dia rasa sampai dia kufuri macam mana? Kita akan jumpa ayat yang dia melampaui batas, la yatgha, dia merasa dia cukup, serba-serbi. Itu ayat nombor 6 sampai 14. Ayat nombor 6 sampai 14 ni lah dia ada kisah yang ganggu Nabi untuk Nabi mengerjakan ibadat. Orang yang mengufuri nikmat Tuhan. Ni orang yang kafir. Pada ayat berikutnya 15 sampai 19, Allah Ta'ala menceritakan tentang apakah yang Allah nak beri balasan kepada orang yang keras kepala, yang tega dalam pendustaan kepada Allah. Ini kena baca ayat 15 sampai ayat nombor 19 yang Allah ugut untuk Allah Ta'ala tarik ubun kepala mereka. Kenapa nak tarik ubun-ubun kepala? Ini kita kena belajar secara terperinci, kerana dekat ubun-ubun kepala kita ni lah. Kalau orang nak menipu, mikir nak menipu, semua tu dekat kepala. Jadi Allah Ta'ala ancam. Allah nak bagi balasan kepada orang tega dalam pendustaan. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah falyad'una dia. Sedangkan dia tahu dia yang menciptanya adalah Allah. Yang beri dia ilmu adalah Allah. Tapi dah dapat ilmu, sombong, bongkak, nak lawan Allah, nak lawan Islam, nak lawan Nabi SAW. Maka Allah ancam untuk Allah Ta'ala memberikan ancaman pada ayat 15 sampai ayat nombor 19. Okey, kita lanjutkan dengan tujuan suratul saya tertukar. Sepatutnya saya tertinggal surah Al-Qadar kan? Ada tak surah Al-Qadar dekat sini? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya tertinggal suratul Qadar. Sebenarnya, macam mana saya tertinggal? Okey. Ni surah Al-Bayyinah kan? Okey. Tuan-tuan tulis surah Al-Qadar. Minta maaf tuan-tuan. Sebenarnya saya tulis surah Al-Qadar dulu. Tapi wallahualam macam mana boleh tak ada. Okey. Surah Al-Qadar dulu. Okey. Mudah je tuan-tuan salin surah Al-Qadar. Okey. Surah Al-Qadar ni, tujuan surah dia apa? Mudah je. Surah Al-Qadar tujuannya adalah Allah Ta'ala nak membuktikan, nak menunjukkan keagungan malam Al-Qadar. Tulis. Surah Al-Qadar adalah surah untuk menjelaskan, menerangkan keagungan malam Al-Qadar disebabkan turunnya Al-Quran pada malam tu. Kena letak perkataan yang kedua tu. Maksudnya surah Al-Qadar adalah surah yang Allah Ta'ala nak agungkan. Maka surah Al-Qadar ni adalah surah yang apabila kita baca, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita betapa agungnya malam Al-Qadar tu. Tapi kenapa dia jadi agung? Kerana disebabkan turunnya Al-Quran pada malam tu. Jadi kena ambil ayat perkataan hujung tu. Maksudnya surah Al-Qadar ni adalah surah tujuan dia apa? Untuk mengagungkan malam Al-Qadar disebabkan penurunan Al-Quran pada malam tersebut. Itulah maklumat dalam suratul Qadar. Okay, saya ulang balik semula last sekali. Surah Al-Qadar tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menerangkan keagungan malam Al-Qadar disebabkan penurunan Al-Quran pada malam tersebut. Okay, itulah surah Al-Qadar. Kita terus pergi kepada suratul Bayyinah. Okay, surah Bayyinah ni dia panjang juga, tapi insya-Allah kita boleh ambil surah seringkas saja. Okey, surah Bayyinah. Apa makna Bayyinah? Bayyinah maknanya bukti yang nyata. Okey.
Maka surah Al-Bayyinah ni yang mengandungi lebih kurang 8 ayat, tujuannya surah ini adalah untuk mengukuhkan hujah ataupun menegakkan hujah. Menegakkan hujah ni maksudnya lepas ini tidak ada lagi manusia yang kata Allah Ta'ala ni kenapa masukkan dia dalam neraka, kenapa dia jadi sesat. Tak ada lagi alasan macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah pun beri kepada manusia ni. Allah Ta'ala telah hantar, Allah Ta'ala telah turunkan, iaitu bukti yang nyata. Jadi surah Al-Bayyinah ni, sebab nama pun bukti yang nyata, bukti yang nampak terang, jelas, maknanya surah Al-Bayyinah ni adalah surah yang mengukuhkan hujah ataupun untuk menegakkan hujah bahawa bukti yang nyata iaitu Al-Bayyinah itu, siapa dia? Rasul SAW, dan Al-Quran itu telah disampaikan, telah diberikan kepada manusia. Itulah Al-Bayyinah. Tujuan surah Al-Bayyinah. Okey, selesai. Lepas tu kita pergi kepada sinopsis dia. Kita pecahkan dia kepada 2 bahagian saja. 5 ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang kedatangan bukti yang nyata. Bukti yang nyata tu ingat, dia adalah Al-Bayyinah. Maknanya Allah telah hantar Al-Bayyinah tu kepada manusia, dia telah datang. Lepas tu Allah menyebutkan tentang walaupun dia telah datang, iaitu Nabi SAW telah datang. Nabi itu sebenarnya adalah bukti yang nyata. Tambah pula dapat wahyu Al-Quran, lagi-lagilah nyata. Tetapi ada manusia yang tak nak terima. Ada yang terima dan ada yang tak terima. Itu yang kita letakkan pada sinopsisnya. Pendirian manusia terhadap bayyinah tadi, terhadap bukti yang nyata tadi. Ayat 1 sampai 5 dalam suratul Bayyinah. Lepas tu, Allah Ta'ala ceritalah pada ayat 6 sampai 8, yang tolak Al-Bayyinah tadi tu dapat apa? Yang terima Al-Bayyinah tadi tu, dia dapat apa? Kita baca pada ayat nombor 6 dan sampai ayat nombor 8. Kalau kita baca pada orang yang mengingkari, apa balasan dia dapat? Tuan-tuan kalau baca bermula ayat nombor 6, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala panggil mereka ni apa tahu? Seburuk-buruk makhluk. Ataupun kita panggil makhluk Allah yang paling jahat, manusia. Dia panggil syarrul bariyah. Allah panggil dia adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Sebab apa? Sebab bayyinah tu dah datang. Kau nampak dengan jelas. Muhammad tu telah dihantar. Quran itu telah diturun. Tapi kenapa korang berpaling? Maka Tuhan kata mereka ini adalah syarrul bariyah. Tapi kalau orang beriman pula, bermula ayat nombor 7 sampai ayat nombor 8. Allah Ta'ala cerita mereka yang beriman, yang terima Al-Bayyinah tadi. Kan? Mereka beriman, mereka buat amal soleh. Allah panggil mereka ni siapa? Allah panggil mereka ini. Maafkan ayat 6 kan? Ayat 7. Allah sebut mereka ini adalah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Makhluk yang paling baik. Yang apabila bayyinah dah sampai, kan? Dia terima, dia beriman. Itulah balasan yang Allah beri kepada orang beriman, ayat nombor 7 sampai ayat nombor 8. Okey, selesai untuk suratul Al-Bayyinah. Kita teruskan dengan suratul Zalzalah. Okey, suratul Zalzalah, daripada nama Zalzalah kan maksudnya adalah goncangan. Goncangan apa? Hari kiamat. Jadi, surah Zalzalah ni sebenarnya adalah surah yang nak bagi tahu kiamat yang Allah akan jadikan nanti sebenarnya dia akan menyebabkan bumi itu tergoncang. Yalah, kalau bumi ni dia tidak akan digoncang kalau tak ada kiamat. Maksudnya sebesar-besar goncangan bumi ni nanti apabila kiamat tu ada. Maknanya kiamat tu sendiri sudah memberikan goncangan kepada bumi. Dan kiamat tu sebenarnya juga memberi goncangan kepada hati-hati manusia. Macam mana kita boleh ambil tujuan surah macam tu? Sebab kalau kita baca dalam surah Zalzalah, kita dapat tahu pada ayat pertama pun Allah Ta'ala sebut tentang bumi ini akan digoncangkan
digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Idza zilatil ardu zilzalaha. Maksudnya dikaitkan dengan kiamat. Maknanya bumi ni, gempa bumi kuat macam mana skala Richter dia sekalipun, dia tidak akan pernah berlaku sekuat-kuat goncangan seperti mana datangnya kiamat. Jadi kiamat itu menyebabkan bumi itu bergoncang dan hati manusia juga akan menjadi goncang. Sebab tu dekat ayat 8, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut, kita akan jumpa pada ayat 8 ni goncangan dekat mana. Kalau kita baca kat ayat 7 dengan 8, Allah Ta'ala akan hisap kita sedetail-detailnya sehingga kan kalau kita buat baik sebesar zarrah, kita akan nampak nanti dari akhirat. Tetapi yang menakutkan kita, apabila yang buruk sebesar zarrah pun Allah akan tengok, ya, kita akan tengok depan mata kita nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebab tu para ulama mengatakan ayat yang sangat detail, ayat yang menunjukkan bahawa hisab itu sangat terperinci, ulama ambil ayat 7 dan 8 surah Zalzalah. Walaupun sebesar zarrah. Kita jeling je pada orang kan, nanti kita akan tengok jelingan kita tu tercatat di dalam buku. Jeling untuk apa? Jeling untuk rendahkan orang ke? Cakap satu perkataan je yang menyakitkan orang, nanti akan terpapar, kita akan nampak. Ya ke? So kalau kita tahu maklumat tu, dia akan menggoncangkan juga kita. Takut akan menggoncangkan jiwa kita. Sebab tu surah Az-Zalzalah, siapa faham, bukan sekadar bumi ini yang digoncangkan, tapi hati-hati manusia yang baca surah Zalzalah, dia akan tergoncang dengan ketakutan. Itulah fungsi kita baca Al-Quranul Karim. Baik, sebab kita faham kan? Itulah tujuan surah Al-Zalzalah. Baik, kita pergi kepada surah berikutnya, adalah surah Al-Adiyat. Pendek je kembali kita belajar kan? Okey, surah Al-Adiyat, Al-Adiyat ni adalah kuda perang yang berlari dengan laju. Okey. Dia kalau nak menikmati, kalau nak ada rasa lagi dekat surah Al-Adiyat ni, kena belajar tafsiran ayat lah, satu persatu. Tapi untuk kita jimatkan waktu kita, kalau kita tengok surah Al-Adiyat, fungsi tujuan dia apa sebenarnya baca Al-Adiyat? Surah Al-Adiyat ini adalah surah yang nak menerangkan apa yang kita perlu buat terhadap nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Contohnya kalau zaman dulu tu Allah bagi mereka nikmat apa? Nikmat kuda yang berlari dengan laju. Lepas tu dekat dalam surah Al-Adiyat kita akan jumpa tentang Allah menyebut tentang sifat orang tak bersyukur. Tak apa, nanti kita dekat sinopsis saya akan bawa sedikit maklumat ringkas. Tapi surah Al-Adiyat ni ingat, kata kunci surah Al-Adiyat adalah guna nikmat Allah untuk jalannya, untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah. Itu nikmat Allah bagi. Tapi jangan gunakan nikmat dia untuk berpaling dari Allah. Itulah surah Al-Adiyat. Maka dia punya dia punya contoh tadi, kalau orang Arab dulu, antara yang sangat berharga bagi mereka, aset nikmat berharga pada mereka, mereka ni ada mempunyai kuda yang boleh berlari dengan laju. Itu Al-Adiyat. Jadi kalau kita nak ambil ayat ni, ambil umum lah. Kalau kita ada kenderaan, apa kalau paling laju contoh kan? Itu. Jadi itulah fungsi surah Al-Adiyat. Jadi untuk mengukuhkan tujuan surah Al-Adiyat ni, kita tengok sinopsis ayat dia. Ayat 8 yang pertama, ayat 8 yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sikap manusia. Apa maksud penegasan? Ingat, penegasan dekat sini maknanya Allah menggunakan kaedah sumpah. Allah bersumpah dengan wal-'adiyati dhabaha. Allah menegaskan sikap manusia yang tidak bersyukur. Tak bersyukur. Macam ni kita tahu, kalau kita baca ayat nombor 6, kita akan tahu. Allah Ta'ala kata apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Allah kata sesungguhnya insan ini benar-benar kepada Tuhannya lakanut. Tahu tak lakanut tu apa? Ayat lakanut tu maksudnya yang tak bersyukur kepada nikmat Tuhan. Allah tegas tu, bukan sekadar sumpah je dengan ada inna, dengan ada huruf lam kat situ. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, mereka yang tak bersyukur kepada Allah Ta'ala tadi, dia sendiri nanti akan jadi saksi yang mereka ada perangai macam tu. Itulah yang ada pada ayat nombor 7.
wa innahu ala dzalika la syahid. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi apa sifat mereka kufur kepada nikmat tu. Allah Ta'ala kata mereka ni terlalu gilakan sangat kepada apa? La syadid al-khair. Wa innahu li khubbil khair la syadid. Mereka ini benar-benar mencintai harta ni secara melampaui batas. Okey, itu 8 ayat pertama. Bermula ayat nombor 9 sampai ayat nombor 11, Allah memberi ancaman. Allah memberikan amaran kepada orang yang ada watak, yang watak tadi tu, yang lakanu tadi tu. Watak yang kepada likhubbil khayla syadid tadi, Allah Ta'ala bagi tahu tentang apa yang korang lakukan ini semua akan dihisap. Allah Ta'ala tahu. Semua amalan manusia. Termasuk yang lakanut tadilah, khususnya lakanut. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 9 dengan ayat nombor 11, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang dada. Wa hussila ma fis sudur. Nanti akan dibongkarkan apa-apa yang ada di dada. Maknanya macam mana tahu apa yang ada dekat dada kita? Allah tu kan lebih hamba mengetahui. Sebab tu dia ada ayat. Dalam ayat tu Allah kata, yauma idzil la khabir. Allah pada hari itu maha mendalam ilmunya. Jadi orang yang kufur ni, dia akan berhadapan dengan Allah tu yang tahu, ilmunya khabir, dia tahu, bahkan dalam dadanya Tuhan tu tahu, apatah lagi nanti diri dia sendiri akan menjadi saksi tentang apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya ada dua penyaksian dekat sini sebenarnya. Pertama, dirinya sendiri, lepas tu Allah yang maha mengetahui. Habislah sebelah ayat dalam surah Al-Adiyat. Kita pergi kepada suratul Qari'ah. Okey, suratul Qari'ah daripada nama Qari'ah. Tapi sayangnya terjemahan kita Qari'ah dia hanya sebut hari kiamat je. Tapi Qari'ah ni dia sebenarnya seperti satu ketukan. Qari'ah di bahasa Arab dia seperti mana kita dengar bunyi yang diketuk. Jadi suratul Qari'ah ni dia macam zalzalah juga tadi. Zalzalah dia merujuk kepada goncangan, boleh goncang dunia, goncang hati. Dekat Al-Qari'ah ni sama juga. Tapi dia bukan goncang bumi. Qari'ah ni surah yang menerangkan kesan Al-Qari'ah tu. Qari'ah ni maknanya macam bentuk pukulan ataupun benda yang sangat menakutkan lah. Itu panggil Qari'ah tu. Jadi surah Qari'ah ni adalah surah yang menerangkan kesan Al-Qari'ah tu. Kesan Al-Qari'ah tu hari kiamat lah. Hari kiamat tu dia merujuk kepada pukulan, benda yang menakutkan yang akan memberi kesan kepada manusia, memberi kesan kepada gunung ganang. Okey, kalau tuan-tuan nak kukuhkan Al-Qari'ah ni, tujuan dia, cuba tuan-tuan buka Al-Qari'ah, tuan-tuan cuba baca ayat Qari'ah ni, apa jadi kepada manusia? Dia punya hebatnya Qari'ah ni, kiamat tadi, yang dikaitkan dengan Qari'ah pukulan tadi itu kan, dia memukul manusia ni sampai manusia tu jadi apa tau? Dia sebenarnya bukanlah maksud pukul tu pukul betul, tapi suasana, situasi Qari'ah kiamat tu seperti memberikan satu pukulan kepada manusia, yang manusia itu seperti apa? Kal farashil mabthuth. Mereka ini seperti kupu-kupu ataupun kelkatu yang berterbangan. Kita jadi lemah. Hilang segala apa yang ada dekat kita selama ni. Harta kita tak boleh bantu kita, darjat tak boleh bantu kita, kita apa pun pangkat tak boleh buat apa-apa dah. Kita akan jadi seperti kupu-kupu yang kalau dipukul mati. Lepas tu pula, apa kesan kepada gunung ganang? Kalau kita baca pada ayat itu, Allah Ta'ala sebut ayat nombor 5, gunung ganang jadi apa? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. Allah kata gunung ganang tu, dia akan jadi seperti apa? Seperti debu. Seperti bulu yang dihamburkan. Kita tengok. Gunung ganang yang tegak, yang bagi jadi pasak bumi ni tak bergerak sebab ada gunung ganang. Tetapi disebabkan Al-Qari'ah, dia menjadi seperti apa? Ihnil manfush. Bulu yang berterbangan. Macam mana dengan kita? Kita takkan matilah. Sebab kita memang akan hidup nanti di akhirat. Tapi perasaan kita, jiwa kita, macam mana apabila datangnya Al-Qari'ah. Itulah sebenarnya tujuan suratul Al-Qari'ah.
Okey, dah jelas? Kalau kita tak takut lagi, kan kita hayati je dalam gunung ganang tu. Kesan Al-Qari'ah tu gunung ganang boleh menjadi seperti bulu yang berterbangan. Okey, kita pergi kepada surah yang berikutnya. Okey, cuma ada ayat dia sebenarnya. Oh, saya ada masukkan. Okey. 5 ayat pertama dekat Qari'ah, Allah menyebut keagungan dia lah. Macam mana tahu keagungan? Allah guna pengulangan. Ingat balik, Allah gunakan pengulangan. Lepas tu Allah gunakan kaedah bertanya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sampailah ayat yang ke-5. Dia punya keagungan tu. Lepas tu pada ayat nombor 6 sampai ayat nombor 11, apa kejadian yang berlaku? Selepas, maksudnya Qari'ah tu datang saja, manusia menjadi seperti kupu-kupu yang berterbangan. Masa tu gunung ganang dah hancur seperti bulu berterbangan. Apa yang berlaku selepas itu? Kena baca ayat 6 sampai ayat nombor 11. Apa yang berlaku? Ini cerita tentang timbangan amal. Oh, sangat menggurunkan. Allah akan timbang. Pahala banyak tak daripada kejahatan ditimbang? Pahala sikit tak daripada kejahatan, Allah Ta'ala timbang. Oh, tu sangat menggurunkan. Itu ayat 6 sampai 11. Okey, kita lanjutkan dengan surah At-Takatsur. Okey, surah At-Takatsur, nama At-Takatsur tu maknanya berbanyak-banyak sampai ataupun bermewah-mewah, bukan bermewah-mewah. Dia berbanyak-banyak sampai membawa membangga-bangga. Itu At-Takatsur. Jadi siapa baca surah At-Takatsur ni, dia akan jumpa banyak perkataan kalla, kalla, kalla. Ayat dia. Dia siapa baca surah At-Takatsur ni kan, dia faham perkataan kalla tadi tu. Berat tau perkataan kalla. Kalla ni adalah satu amaran berbentuk jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Lepas tu kita akan nampak neraka dengan depan biji mata. Disebabkan ada maklumat macam tu lah. Surah At-Takatsur ni, dia punya tujuan surah dia adalah untuk memberikan amaran. Sampai ada ulang kalla, 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 beri amaran. Kepada siapa? Kepada yang At-Takatsur tu. At-Takatsur tu siapa? Yang memperbanyakkan nikmat dunia. Yang nikmat dunia tu sebenarnya sekejap je akan habis. Sampai dia lupa hari akhirat dia. Sampai dia lupa azab akhirat yang kekal. Dia pergi fokus. Dia buang masa dia, bagi hidup dia untuk dia dunianya. Sedangkan dunia tu akan tinggalkan dia. Dia terlupa nak memikirkan tentang nur di akhirat nanti yang kekal. Lepas tu ada azab yang kekal. Dia lupa. Jadi surah At-Takatsur ni adalah surah yang memberikan amaran. Bagi siapa-siapa yang membanyakkan harta dia apa saja sehingga menyebabkan lupa kepada hari akhirat sampai mati tak ingat akhirat, surah ni bagi amaran. Sebab tu kalau siapa baca dia faham, dia boleh berubah. Dia boleh jadi sedar. Ya Allah, selama ni aku terlupa hala tuju hidup aku ni, tujuan hidup aku untuk pergi akhirat. Siapa boleh terlupa? Tapi sebab itu faedah dia kena faham Al-Quran. Taklah dibaca khatam. Bayangkan kalau dibaca khatam, summa latus'alun yawma idzin 'anil na'im, tapi tak berubah juga. Lepas Ramadan, dah tinggal dah sembahyang jemaah, dah tinggal masjid, dah tak pergi, dah habis semua dah. Jadi sayanglah. Sebab itu penting memahami tujuan surah. Baik, kita pergi kepada suratul Asri. Ini kita semua sedia maklum. Okey. Cuma surah Al-Asri ni tujuan dia Allah Ta'ala nak ajak kita semua gunakan sebaik umur yang masih lagi berbaki. Kenapa kita kata umur masih lagi berbaki? Lama orang dia fokus pasal masa. Betul lah masa tu. Tapi kita tengok pada nama Al-Asri itu. Sebab ada pendapat ulama mengatakan Al-Asr itu adalah waktu asar. Jadi kalau kita hitung hari kita, kalau dah masuk asar petang tu, dah berapa jam dah waktu tu dah berlalu. Faham tak maksud dia? Kan itu namanya surah Al-Asr. Dia salah satu maksud adalah waktu asar.
Kan? Maksudnya waktu asar ni waktu petang yang kita dah nak balik dah. Jadi kalau kita masuk waktu petang, waktu asar tu kalau kita kira jam daripada pagi sampai nak pergi ke malam, waktu asar tu maksudnya waktu yang alamak, dah asar dah. Maknanya waktu tu ada sikit lagi nak habis satu hari tadi tu. Sebab tu surah Al-Asri, surah yang mengingatkan kita. Gunakan umur yang masih lagi berbaki seperti mana waktu asar yang masih lagi ada. Kau dah sampai waktu asar sekarang ni. Kau ada baki lagi beberapa jam saja lagi. Maka manfaatkanlah untuk beriman dan manfaatkan untuk melakukan amal soleh. Kalau tak gunakan umur yang masih lagi berbaki tu, nanti Allah Ta'ala kata apa? Innal insana lafi khusrin. Dia benar-benar akan berada dalam kerugian yang banyak rugi dia. Bukan sikit, dia banyak. Sebab tu kena belajar khusrin itu adalah kata nama am. Dia panggil nakirah. Okay, selesai surah Al-Asri. Baca dekat surah Al-Asri ni, baca. Teringat kita. Kan ya Allah, umur aku dah naik berapa tahun dah ni. Tapi masih tak nampak nak pergi akhirat kan. Baca surah Al-Asri, ingatkan kita berubah, kita hidup kita cepat-cepat kita bertaubat, tak nak buang masa dah, tak nak dah berapu-rapu ni dah, tak nak dah kan. Kalau dulu kita ya Allah, happy go lucky kita. Bila baca surah Al-Asri dia teringat waktu asar. Allah, pendeknya waktu ni kan. Maka gunakan sebaik yang mungkin. Okey, terkesan surah Al-Asri kepada kita. Itulah fungsi Quran. Tapi kita kena belajar, kita kena faham. Apa mesej di sebalik suratul Asri. Moga-moga dengan tujuan ni dapat bantu kita sedikit sebanyak. Jadi tulislah dekat surah Al-Asri tu. Nak tulis apa kata kunci dia. Manfaatkan umur yang masih berbaki. Noktah. Selesai. Jadi senang nak faham suratul Asri. Baru dapat penghayatan. Baru kita faham apa kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita pergi kepada suratul Humazah. Okay, surah Humazah ni, daripada nama Humazah kan. Surah Humazah adalah surah yang kalau kita baca suratul Humazah tu, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang api neraka yang sampai naik ke jantung. Kan? Kalla layum, api neraka yang Allah Ta'ala kata naik sampai ke jantung tu, yang allati tattali'u 'alal afidah, naik sampai ke jantung tu. Jadi surah Humazah ni adalah surah yang menjelaskan tentang apa balasan yang Allah janji akan bagi kepada orang yang dia jama' amalan wa addadah. Dia kumpul harta, dia kira. Kumpul, dia kira, menyebabkan dia jadi sombong, menyebabkan dia mendustakan hari akhirat tu. Dia dustakan hari akhirat tu kenapa? Orang yang kumpul duit banyak, kira-kira duit dia, bukanlah maksud dia lupa akhirat tu juga. Tapi dia lupa akhirat tu bukan dia mendustakan, dia percaya akhirat tu ada. Tapi cara hidup dia, masa yang dia ambil tu, untuk dia kumpul wang dia itu, tidak ada masa yang sama dia peruntukkan untuk dia buat persiapan dia di hari akhirat. Sehingga kan kalau kita belajar lagi surah Al-Humazah ni, adalah surah yang sampai dia kira. Dia takut duit dia ni kurang, dia kira. Ada kurang ni, dia tambah lagi. Sehingga kan dia rasa, aku takkan mati ni. Itu Tuhan kata apa? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Sehingga kan dia menyangka dia akan hidup kekal. Sebab dia rasa dia ada harta banyak. Kalau sakit dia berdoktor. Kalau ada apa dia ada segala-galanya. Tetapi dia lupa ada akhirat tu. Sehingga kan Allah Ta'ala memberikan, Allah menentukan janji dia apa. Sampai Allah Ta'ala ulang tu, kalla la yumbadanna fil khutamah. Perkataan kalla ni berat dalam mana kalla ni. Kalla ni salah satu maksudnya adalah untuk zajar, adalah untuk memberikan amaran. Tuhan kata apa? Kalla. Jangan sama sekali. Sesungguhnya engkau nanti itu akan dihumban di dalam khutamah. Kalau tahu kalau kita dapat rasa humban, kita tak jumpa ayat lain kata humban tu. Humban ni, penting surah Humazah ni sampai Allah kata humban. Contoh macam ni, kalau orang buang sampah kan, betul kita belajar perkataan la yumbadzanna fil khutamah tu, macam buang sampah, orang humban kan buang. Cuba tengok aku sampah kan. Dia tak ada letak baik-baik, tak ada. Orang masuk neraka ni, Allah Ta'ala akan humban dia.
fil al-khutamah. Jadi Allah berikan amaran. Tapi ini janji Allah ni, balasan tu. Jadi janganlah sampai kita mengumpul harta sampai kita lupa yang harta kita ada ini akan tinggalkan kita. Kita pergi kepada tempat yang kekal. Tak salah jangan faham kumpul harta tu salah. Tidak. Kalau kumpul harta bawa dekat dengan Allah, lagi Allah Ta'ala suka. Okey, kita pergi kepada surah berikutnya, Suratul Fil. Dan habis dah lepas sikit je. Saya ringankan malam ni. Sebab mungkin ada yang sedang sedih kan. Masya Allah. Kan? Jadi saya tak naklah berat-beratkan sangat malam ni. Lepas tu saya tak nak buat sinopsis, nak rehat sikit malam ni hujung ni. Okey, Suratul Fil. Surah Al-Fil, Al-Fil ya. Kenapa pergi Al-Fil? Yalah surah Al-Fil. Surah gajah kan? Okey, surah seekor gajah namanya Al-Fil. Fil gajah. Surah Al-Fil ni, kalau kita faham cerita bergajah yang nak serang Kaabah kan. So, apa tujuan surah Al-Fil? Kisah burung yang berbondong-bondong, ababil tu berbondong-bondong kan, bawa api kan. Jadi surah ni sebenarnya dia mengajak kita supaya beriman. Beriman pada Allah. Tunduk pada Allah. Patuh pada Allah. Macam mana nak bawa kepada beriman tu? Cuba imbau semula, kenang kembali kekuasaan Allah yang Allah telah menghancurkan orang yang kafir nak serang Kaabah tu. Siapa dia? Ashabul Fil, pasukan bergajah. Jadi daripada surah tu, pada asal-asalnya, waktu pembulaan surah Al-Fil tu, sebenarnya nak suruh orang musyrikin tu, korang sedarlah. Tuhan tu yang jaga korang, Tuhan Kaabah tu yang jaga korang. Yang berkuasa tu Tuhan. Tapi kenapa korang tak nak beriman juga kepada Allah? Tapi kita yang baca surah Al-Fil, kita tak berada pada suasana cerita surah Al-Fil, tapi kita dapat rasa dia dengan kita faham. Jadi akhirnya akan membawa kita kepada apa? Mengakui kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh datangkan baliklah burung-burung yang sama Allah Ta'ala datang kepada kita. Boleh, Allah boleh buat. Jadi apabila manusia sedar, dia insaf akan membawa nanti kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah surah Al-Fil. Lepas tu, lepas surah Al-Fil, masuk surah Quraisy. Surah Quraisy adalah surah yang mengajak beriman juga kepada Allah. Tapi melihat sudut lain. Kalau tadi bawa beriman kepada Allah dengan melihat kekuasaan Allah menghapuskan Ashabul Fil, tapi dekat surah Quraisy, Allah menyebut tentang berimanlah kepada Allah. Dengan ingat balik nikmat yang Allah beri kepada mereka. Nikmat apa? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebab orang Arab ni, dari kalau kita belajar geografi dia, orang Arab ni geografi mereka kalau ikutkan orang Arab kan gunung ganang. Musuh boleh serang bila-bila je. Kalau dululah kan. Tak tahu apa berlaku. Tapi Allah Ta'ala jaga bumi Mekah tu. Mereka ini bayangkan tak ada pokok-pokok kan. Tapi kenapa mereka boleh hidup? Sebab mereka berdagang. Tu yang berdagang pada Fisita Iwal Saif tadi. Jadi surah Al-Quraisy ni sebenarnya bukan semata-mata nak cerita tentang kelebihan orang Quraisy berniaga tu. Tapi nak menunjukkan kepada apa? Macam mana korang boleh dapat makan. Korang boleh hidup. Kan? Boleh keluar selamat berdagang. Waktu musim sejuk keluar berdagang, bawa barang balik, masuk ke Mekah, patah balik, keluar pula pada musim panas, bawa balik barang ke musim panas tadi kan ke Mekah. Jadi surah tu mengingatkan siapa yang bagi korang makan dan siapa yang selamatkan korang daripada ketakutan. Sebab dari sudut geografi Mekah tu memang sangat bahaya kalau musuh boleh serang. Tapi mereka selamat. Mereka aman. Pergi balik berdagang. Jadi surah ni mengajar kepada mensyukuri nikmat. Tapi kalau kita belajar, kalau kita pula ambil surah ni letak dekat kita, kita kena ambil lah nikmat lain. Kita kena ambil nikmat sama juga. Maka kalau kita kan, negara kita aman tak? Sekarang ni Palestin, orang belasah Palestin. Dalam Ramadan sekarang Israel membedil Palestin tu. Membedil orang-orang Islam yang ada di Palestin kan. Kan? Kita ni Allah, orang lain nak makan pun takut bom jatuh. Kita ni aman, negara kita aman. Lepas tu pula kita cukup makan. Kan? Ada jugalah yang tak cukup makan tu. Tapi maknanya sekurang-kurangnya ada makan tu.
Jadi apabila baca surah Quraisy, pengajarannya kepada kita. Ingat, yang bagi kita makan ini Allah. Yang bagi kita keamanan hidup ni, ke negara kita Allah. Kita ni Malaysia ada 2 nikmat ni. Kita cukup makan, kita dapat keamanan. Jadi hargailah negara kita. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berikan kita kepada 2 perkara tersebut. Baik, kita pergi kepada surah Al-Ma'un. Okey, suratul Ma'un. Okey, surah Ma'un ni surah yang Allah menjelaskan tentang kesan orang yang dia tak percaya kepada kiamat. Sebab tu kita jumpa surah Al-Ma'un tu ayat pertama sekali dekat pembukaan, Allah Ta'ala menyebut tentang alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi surah Al-Ma'un ni dia cerita tentang orang yang dustakan hari kiamat. Okey. Tapi kenapa pada dustakan hari kiamat tu? Disebabkan dia tak percaya hari kiamat tu menyebabkan jatuhnya nilai kemasyarakatan dan nilai ibadah. Apa makna dia? Kalau kita baca dekat suratul Ma'un, mereka tolak anak yatim ni. Allazi yadu'ul yatim. Mereka mengkhitik anak yatim. Mereka tolak anak yatim ni. Abaikan anak yatim ni. Lepas tu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka pula ini tidak mengajak orang supaya bantu orang lain memberi makan orang miskin. Itu kan dipanggil nilai apa? Keruntuhan kemasyarakatan. Nilai moral hilang. Kenapa? Sebab ayat pertama kata tak percaya kiamat lah. Kalau dia percaya kiamat tentang betapa besarnya dapat jaga anak yatim, tentu dia akan jaga anak yatim. Betapa besarnya nanti senangnya beri makan kepada orang yang kelaparan miskin. Tapi sebab tak percaya, buat apa nak tolong anak yatim? Aku dapat apa? Buat apa aku nak tolong orang miskin? Aku pun susah juga. Cari harta siang malam pagi petang. Buat apa nak tolong orang susah? Itu dia panggil orang yang iman dia itu lemah tentang hari kiamat. Dalam masa yang sama, dia telah merosakkan ibadat dia. Ibadat apa? Dia sembahyang fawailul musalli, dia sembahyang dalam keadaan lalai, lewatkan waktu dia, tinggalkan solat dia, lepas tu sembahyang dalam keadaan yang riya. Sebab apa? Kesan mendustakan hari kiamat. Abilah suratul Ma'un. Okey, kita pergi kepada suratul Al-Kautsar. Okey, surah Al-Kautsar, ni surah paling pendek juga. Adalah surah yang menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama ni. Mulia Nabi kat mana? Kerana Nabi dapat kebaikan yang banyak pada perkataan Al-Kautsar. Maknanya Nabi yang bawa Islam ni kepada kita, Allah Ta'ala muliakan dia pada suratul Kautsar yang dia dapat banyak kebaikan, termasuklah sungai Tul Kautsar. Dalam masa yang sama, siapa yang benci Nabi, kan inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang benci Nabi, yang berperangai buruk kepada Nabi, maka Allah Ta'ala janji keburukan kepada dia. Dia akan terputus daripada mendapat sebarang kebaikan. Okay. Maksudnya, kalau mula-mula Allah Ta'ala kata Allah bagi banyak kebaikan, tiba-tiba ayat penutup dia, Allah Ta'ala kata ada orang dia terputus daripada dapat banyak kebaikan. Al-Abtar tu terputus. Siapa dia? Inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang orang yang membencimu. Membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu akan terputus daripada mendapat sebarang kebaikan. Sedangkan Allah bagi kepada Nabi Muhammad itu Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Baik, kita baca suratul Kafirun. Okey, suratul Kafirun ni surah yang berikan kita satu garis pemisah yang membezakan orang beriman, orang yang ada tauhid dengan orang yang kafir ataupun dengan orang yang melakukan kesyirikan. Itu surah Al-Kafirun. Jadi saya tak perlu nak ulang dengan panjang lebar. Dia bagi pemisahan yang mutlak. Terus putus. La a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma wala antum 'abidu ma abadtum wala antum, ayat itulah kan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu pemisahan yang mutlak yang membezakan orang beriman dengan orang kafir, orang yang tauhid dengan orang yang syirik. Okey, habis suratul Kafirun. Kita pergi kepada suratul Nasri. Suratul Nasri adalah surah tentang pembukaan kota Mekah kan. Jadi suratul Nasri ni kalau kita baca menggembirakan kita, baca suratul Nasri. Suratul Nasri ni adalah surah yang menjelaskan tentang Allah hanya akan beri pertolongan kepada umat Islam saja. Sebab boleh buka kota Mekah kan. Idza ja'a nasrul wal fath. Maksudnya
maksudnya orang yang berdukung Islam, maksudnya orang yang berada pada agama yang dibawa oleh para nabi ni, mereka itulah yang layak untuk Allah memberikan pertolongan. Seperti mana Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW dapat membuka kota Mekah Al-Mukarramah. Itu suratun Nasri. Lepas tu surah Al-Masad. Ni pasal kata surah tabat tiada Abu Lahab kan. Surah Abu Lahab tu adalah surah yang menjelaskan. Sebab semua orang tahu karakter Abu Lahab kan. Yang dia bermusuh dengan Nabi. Isteri dia pun musuh dengan Nabi. Jadi surah Al-Masad memberikan maksud dia adalah menjelaskan kepada siapa-siapa. Siapa-siapa yang memerangi agama Allah, dia benci dakwah Islam, dia benci dakwah di jalan Allah, Allah Ta'ala janji dia tentang dapat balasan kehinaan. Macam mana Abu Lahab tu dapat, nanti akan ada orang akan dapat balasan yang sama. Kepada siapa? Orang yang melawan, yang menentang Islam tu nak disebarkan. Ada orang tentang. Orang Islam sendiri pun ada. Dahlah tak tolong apa-apa agama Allah. Bahkan menentang pula agama Allah. Sekat pula orang-orang yang nak menyampaikan dakwah. Maka orang-orang yang macam ni kalau dia baca surah Al-Masad, Allah Ta'ala janji dia akan dapat azab seperti mana Abu Lahab tu dapat azab. Itulah suratul Masad. Jadi kalau ada orang yang halang dakwah Islam, sekat dakwah, ada tuan-tuan, betul. Kadang-kadang ada. Macam-macam sekarang ni. Cara nak halang dakwah disampaikan. Jadi kita bacakan dia surah Al-Masad. Kemudian suratul Ikhlas. Kita sedia maklum. Surah Al-Ikhlas, surah yang mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah pada rububiyah Allah dan juga pada uluhiyah Allah. Rububiyah Allah tu maksudnya yang macam contoh Allah dah satu-satunya Tuhan yang beri rezeki. Allah lah yang satu-satunya menciptakan. Itu dari sudut rububiyah. Dalam masa yang sama, apabila kita tahu Allah itu satu dalam bab beri rezeki dan segalanya, mencipta, mentadbir, maka Allah Ta'ala itu dia ni disembah, dia diibadahi hanya kepada dia. Itu disebut sebagai uluhiyah. Masuk kepada suratul Falaq, surah yang mengajak kepada kita supaya kalau nak cari perlindungan, pergilah minta perlindungan kepada siapa? Pergi minta perlindungan dengan cahaya Rabbul Al-Falaq. Cahaya Rabbul Al-Falaq tu maksudnya minta perlindungan kepada Allah lah yang memberikan cahaya Al-Falaq tadi tu daripada kegelapan, mengajak kepada mencari perlindungan dengan cahaya Rabbul Falaq daripada kegelapan. Kegelapan segala kejahatan yang telah dia ciptakan. Belik-belik sikit ayat dia ni kan. Sebab dah nak habis dah. Okay, maksudnya begini. Surah Al-Falaq ni, ingat mudah. Kata kunci dia, minta perlindungan kepada Rabbul Falaq. Perlindungan dari apa? Segala kejahatan. Yang kejahatan itu dia dikaitkan dengan kegelapan. Jahat tu siapa cipta? Allah yang mencipta kejahatan tu. Allah yang datangkan, Allah yang izinkan. Jadi mintalah kepada yang menguasai Rabbul Falaq tadi tu. Kalau kita baca surah Al-Falaq, kita akan jumpa surah yang paling banyak menyebut bab syarru kejahatan dalam satu surah, iaitu surah Al-Falaq lah. Kita jumpa min syarri, syar, kita jumpa 4 kali. Maknanya surah ini adalah surah yang menunjukkan tentang kejahatan. Bukan surah tu kejahatan, tapi ada kejahatan yang Allah datang. Surah ni sebenarnya mengajak kepada minta perlindunganlah kepada Allah. Allah yang mana? Rabbul Falaq. Tapi kena belajarlah 4 kejahatan tu apa. Okey. Kita tutup dengan surah yang berikutnya iaitu Suratul Nas. Surah An-Nas adalah surah yang mengajak kepada mencari perlindungan dengan Allah, mencari perlindungan dengan kekuasaan Rabb kepada manusia daripada kejahatan perangkap jin dan perangkap manusia yang kita sebut sebagai waswas. Surah An-Nas. Jadi surah An-Nas adalah surah yang paling banyak mengulang perkataan al-was
was. Was. Okey. Maka kita dah selesai surah An-Nas, maka tamatlah kita pada jam 10:25 malam pada 1 malam 1 Syawal 1442 Hijrah, maka tamatlah kita mempelajari sinopsis 30 juzuk Al-Quranul Karim. Semuanya adalah dari kurniaan Allah, daripada rahmat Allah, daripada hidayah Allah, daripada taufik dari Allah. Tanpa Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa taufik dari Allah, kita mungkin tak sampai kepada malam ini. Maka kita banyakkan bersyukur pada Allah kerana Allah berikan kita peluang untuk faham Quran 30 juzuk, kan? 114 surah. Walaupun kita tak tahulah tak tahu secara terperinci, tapi sekurang-kurangnya lepas khatam Quran, kan? Lepas kita dah khatam Quran, kita baca surah Al-Baqarah, dah faham dah tujuan surah Al-Baqarah, tujuan surah Ali Imran, tujuan surah An-Nisa, baca surah Duha, tahu surah Duha dan sebagainya. Jadi kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni, kita tutup ia dengan bacaan doa. Tuan-tuan dan puan boleh aminkan doa yang saya akan bacakan dan kita aminkan. Semoga kita semua dapat rahmat Allah kerana kita digalakkan. Kita tidaklah khatam Quran, tapi kita dah habis majlis ilmu ni kan, tamat kita kepada sinopsis, maka kita doa pada Allah kerana rahmat Allah sedang turun. Rahmat Allah sedang turun kerana dikaitkan dengan Al-Quran, duduk majlis ilmu pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله، rahmatilah kami dengan Al-Quran. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ikutan kami. Jadikanlah Al-Quran cahaya kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa-apa yang kami telah lupa daripada Al-Quran. Ajarkanlah kepada kami, Ya Allah, apa yang kami tidak tahu tentang Al-Quran. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, untuk kami dapat membaca Al-Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Ya Allah, elokkanlah hati-hati kami. Wa azil uyubana, hilangkanlah keaiban dari kami. Wa tawallana bil husna, berikanlah kebaikan kepada kami. Wa zayyina bit taqwa,
hiasilah hati kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirati wal ula. Himpunkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan kebaikan di dunia. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah selagi mana engkau hidupkan kami di dunia ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan juga kekayaan. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kemaafan. Kami memohon kepadamu pendinding diri pada agama. Kami memohon kepadamu kebaikan dunia dan kebaikan hari akhirat. Himpunkanlah kami ya Allah bainana wa baina ahbabina fi dari karamatika bifadlika rahmatika. Himpunkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang kami kasihi di negeri kemuliaanmu dengan kelebihanmu dengan rahmatmu ya Allah. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil adli fi ri'ayahum wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim warrifqi bihim wal i'tina'i bimasahilihim. Ya Allah, perelokkanlah pemimpin-pemimpin orang-orang Islam. Berilah petunjuk kepada mereka agar mereka boleh melakukan keadilan. Mereka belas kasihan kepada rakyat. Simpati ke atas mereka, ke atas rakyat mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma anfur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau bantulah saudara-saudara kami yang berada di mana-mana sahaja, Ya Allah. Engkau bantulah saudara kami yang berada di bumi Palestin, Ya Allah. Engkau berilah pertolongan kepada mereka, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, uh, minta maaf jika ada tersalah, tersilap, kekurangan, kelemahan sepanjang saya mengendalikan sesi sinopsis ringkas selama hampir 30 juzuk ini. Jadi saya juga mewakili tim saya di Akademi Tadabbur Malaysia. Kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kamu semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Teruskan kita melakukan amal-amal soleh kita.
teruskan kita menyambung semula ayat-ayat Quran yang telah pun kita khatam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan nantikan program ataupun modul yang akan dilaksanakan selepas Hari Raya. InsyaAllah, jadual dah ada. InsyaAllah, kita akan mulakan mungkin selepas 1 minggu ataupun InsyaAllah nantikan pada Hari Aidilfitri ini pada bulan Syawal ni insya-Allah kita akan mulakan dengan modul yang lain. Jadi nantikan hebahan daripada kami insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.